Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastana bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Yang dihormati lagi dikasihi ahli keluarga saya, anak istri, cucu, yang dihormati lagi dikasihi ibunda dan adik-beradik yang dihormati Allah sekalian, sanak saudara jauh dan dekat yang dihormati lagi dikasihi sahabat handai, tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan kita sekaliannya berada dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi daripada segala penyakit, dijauhi dari segala musibah. Allah permudahkan segala urusan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah berikan kita kebahagiaan, dan Allah tunjukkan jalan keluar bagi segala permasalahan kepada kita sekalian, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, izinkan saya pada kali ini untuk membaca kitab Mustikah Hadis berkaitan dengan beriman kepada hadanya hari akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul marid awil maita faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu ziarahi orang sakit atau orang yang hampir mati, yakni nazak, orang yang dah nazak dah, yang tadi sakit, mana masih lagi boleh bergerak, makan, minum, boleh bersembang, kenal kawan lagi. Yang satu lagi ni hampir nak mati, nazak, hampir nak mati. Hendaklah kamu memperkatakan perkara-perkara yang baik, kerana sesungguhnya malaikat mengucap amin terhadap apa yang kamu katakan itu. Ini antara adab ziarah orang sakit, orang yang hampir pada kematian dan juga orang yang sakit. Hendaklah kita memperkatakan perkara-perkara yang baik di sisinya, kerana malaikat yang turut berada bersama-sama pada ketika itu akan mengucapkan amin pada setiap ucapan kita. Maknanya apabila kita menziarahi orang sakit, janganlah kita berbual perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan urusan-urusan yang kita nak pergi tu. Kita pergi ziarah orang sakit ni urusan apa? Untuk nak ziarah dia, nak doakan dia.
beri semangat pada dia. Bacalah doa untuk dia. Katakanlah kami semua berdoa kepada Tuan, kepada Puan, kepada Ustaz. Apa sajalah, siapa saja. Pada Pak Cik. Mudah-mudahan Allah cepat kurniakan kesembuhan pada Pak Cik supaya dapat sama-sama dengan kami balik nanti dalam majlis-majlis ilmu agama, dapat kita sama-sama balik duduk sekali seperti dulu. Itu kita doakan. Jadi dia pun seronok. Dan kami nampak pun Pak Cik alhamdulillah semakin sihat. Itu semangat kita bagi kepada orang yang sakit. Bukan pada orang yang nazak, pada orang yang sakit. Tersemang gitu. Jadi dia diucapkan amin oleh malaikat. Jangan kita pergi ziarah orang sakit, kita bercakap benda-benda yang tak ada kaitan. Bercakap tentang benda, baja, benda tanah hang, traktor lagi kadak ke. Macam-macam lah. Kalau orang belah bendang, dia cerita bab bendang. Kalau yang sekolah ni, cerita bab sekolah. Jangan kita cerita dekat dengan orang sakit. Cerita lepas kita balik nanti, kita bersembang. Masa kita dekat dengan orang duduk ziarah tepi orang mati itu, cakap perkara-perkara yang berkaitan, beri semangat kepada dia. Kita mendoakan untuk dia. Dan kalau dia dalam keadaan yang tak nazak dah, kita doakan juga untuk dia. Bacakan doa, kita bacakan doa apa-apa sajalah. Baca ayat Quran ke, ayat kursi ke, Fatihah ke. Dan kita doakanlah hati kita. Mudah-mudahanlah jika dia diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya rohnya ditempatkan bersama dengan orang yang beriman. Jika ditakdirkan Allah SWT, umurnya, ajalnya telah sampai, diletakkan rohnya di kalangan mereka beriman. Kalau kita boleh kata kepada sabar, Pakcik, sabar, Pak Ngah, sambil usap dia, sabar, Pak Ngah, sabar. Maka itu memberi ketenangan kepada dia. Jangan kita duk riuh, sembang yang tak ada kaitan. Itu adab menziarahi orang sakit. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, di antara adab peraturan dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minas sunnati takhfiful julus wa qillati suqab wa qillati sakhab fil iyadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma kathura laghadzuhum wa ikhtilafuhum qumu anni. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha katanya, di antara adab peraturan yang dijalankan oleh Nabi, antara adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas menceritakan bahawa adab Nabi ketika dia ziarah orang sakit ialah memendekkan masanya. Tak panjang duduk. Dia pergi tak lama. Dan mengurangkan bising semasa melawat orang sakit. Dia tak cakap banyak. Dia duduk pun tak lama. Dan dia bercakap pun tak banyak. Dia duduk banyak kan, dia berdoa, bagi semangat. Duduk tepi orang sakit. Kalau boleh ada sentuhan pada badan orang sakit. Tapi tak bercakap yang riuh-riuh lah. Dan kedua lagi, tak lama ziarah. Kita ni kadang-kadang pergi ziarah, kadang-kadang sampai 1 jam. Kadang-kadang lah, bukan semua lah. Saya cakap cara umum lah, bukan umum. Bukan tuan-tuan tak. Saya cakap cara umum. Kadang-kadang kita pergi ziarah orang sakit ni sampai 1 jam duduk tepi dia. Dalam Islam tak perlu lama, 15 minit dah cukup. Paling lama pun
setengah jam tu pun lama. Tak apalah, setengah jam. 15 minit. Kalau mai dari jauh tu setengah jam lah. Kalau boleh. Jangan lama. Ibnu Abbas berkata lagi, Rasulullah SAW bersabda ketika sahabat-sahabatnya banyak membuat bising. Ketika dia pergi tu, sahabat-sahabat pun ikut. Kemudian dia lihat sahabat-sahabat yang lain tu banyak bersembang, berbual. Bukan berbual yang tak berfaedah tak, tapi berbual. Tapi orang sakit tadi. Jadi Rasulullah SAW rasa tak seronok tengok sahabat-sahabatnya berbual. Kadang-kadang bila berbual benda yang baik pun kadang-kadang kita berselisih pendapat, pandangan begini, pandangan kita begini, khilaf ni contoh. Jadi perbualan, jadi perbincangan tempat orang mati tu. Bukan bergaduh tak, cuma jadi hingat yang orang kita. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Qumu anni." Bangunlah kamu semua, tinggalkan aku. Wahai sahabatku, kamu pergilah. Berbual di luar, tinggalkan aku seorang bersama pesakit ini. Ini adab Rasulullah SAW. Dia tidak mau ada pergi ziarah orang sakit boleh mengganggu perasaan, ketenteraman, emosi orang sakit. Betapa bagusnya Rasulullah SAW. Betul-betul lah Rasulullah ini dia dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri pun tak dapat ilmu macam ni. Walaupun kadang-kadang kita belajar tinggi, tak dapat ilmu macam ni. Rasulullah SAW anak yatim, tak sekolah tinggi. Tak nak sekolah, dia tak sekolah. Dia didik oleh Allah SWT. Dia dididik oleh Allah SWT dari kecil. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Dia dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala adabnya itu. Dan memperelokkan adabku. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai guru dia. Sebab dia Rasul. Dia kata apa kepada sahabat? Qumu anni. Pergilah kamu daripada aku, tinggal sembang di luar. Ini adab Rasulullah SAW. Kemudian Jabir mengatakan, anna Rasulullah SAW qal afdalul iyadah ajran sur'atul qiyam min 'indil marid. Cara melawat orang sakit lebih afdal pahalanya ialah segera meninggalkan orang sakit itu. Maksudnya jangan pergi lama. Jangan lama. Ziarah jangan lama. Macam tadi juga. Ini hadis-hadis Rasulullah. Adab orang sakit. Sebab ada lebih-lebih lagi orang yang nak nazak dah. Dan kata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya aku ada mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebutlah kepada orang yang kamu hendak sebutlah kepada orang-orang yang hendak mati itu kalimah la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada seorang hamba Allah yang diberikan kemudahan mengakhiri keadaannya dengan kalimah itu semasa hampir mati, melainkan kalimah itu menjadi bekalannya ke syurga. Kalau kita ziarah orang sakit dalam keadaan dia nazak, kita ucapkan, kita pergi sebut, bisikkan di telinganya kalimah la ilaha illallah. Nanti betul kita duduk tepi dia. Jangan berbual dengan dia, biarkan dia. Kita sebut sekali tu aja. Jangan sebut banyak kali, sekali saja. La ilaha illallah. Dia duduk tepi tu. Sambil kita duduk doa, baca pelan-pelan apa yang kita boleh baca. Doa untuk dia. Dia tak mati lagi tapi dalam keadaan
nazak namanya. Kemudian 5 minit pula kita agak pergi pula sekali lagi. La ilaha illallah. Itu biarkan dia. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada seorang hamba yang diberikan kemudahan mengakhiri keadaannya dengan kalimah itu semasa ia hampir mati, melainkan kalimah itu menjadi bekalannya ke syurga. Maknanya kalau dia mati dalam keadaan dia ingat kepada Allah, dalam hati dia boleh disebut. Tak semestinya dia dapat ikut dengan mulut. Tak. Kita ucap kalimah la ilaha illallah, mudah-mudahan hatinya ikut ucapan kita. Hatinya ingat kepada Allah dan ditakdirkan, jika ditakdirkan dia mati dengan kalimah la ilaha illallah, dia merupakan keadaan mati yang husnul khatimah, mati yang baik. Karena Rasulullah mengatakan bukan mudah seseorang itu dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ucap la ilaha illallah, tak payah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sebab nak bagi mudahkan dia, nak bagi ringankan dia. Dan kalau dia terlampau teruk, takkan kita bebankan dengan kalimah yang panjang-panjang. Sebut Allah pun tak apa dah, supaya tak membebankan dia. Yang ni Rasulullah hadis kata la ilaha illallah, dengan kalimah la ilaha illallah itu dia menjadi bekalan. Kalau dia adalah hati dia dapat ikut dengan takdir Allah, dia ikut ucapan itu, dia ingat ucapan itu, dia mati, maka itu menjadi bekalannya ke syurga. Sebab tu kita tak boleh bising di tepi orang sakit. Dia perlu pada ketenangan, jiwanya perlu pada ketenangan. Kalau kita bising dia mengganggu. Mengganggu, termasuk anak-anak cucu kita. Janganlah duk bermain. Anak cucu dia lah. Jangan duk main tepi dia tu kalau keadaan dia sakit tu. Kalau sakit sikit-sikit tu, demam tu tak apalah. Ni sakit dalam keadaan dia nazak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, pernah satu ketika Rasulullah pergi, Ibn Salamah mengatakan lagi, seorang sahabat yang lain pula, Ummi Salamah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW telah masuk menziarahi Abu Salamah. Rasulullah telah masuk menziarahi Abu Salamah. Sedang mata Abu Salamah terbuka. Wa qad syaqqa basarahu fa'amadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupnya. Wa qad syaqqa basarahu fa'amadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tutup lurut mata tu, tutup mata Abu Salamah. Kemudian baginda bersabda, Sumaqal. Nabi kata apa? Sesungguhnya roh apabila ia diambil oleh malaikat akan diturut oleh pandangan mata si mati itu. Inna ruha iza qubida tabi'ahu al-basar. Apabila roh itu dicabut, mata itu akan ikut memandang. Roh dia pergi tu, mata dia memandang roh yang keluar dari tubuh badan dia tu. Nabi beritahu dalam kepada mereka yang ada di situ tu, dia kata, Nabi berkata di situ, Nabi bertazkirah di situ, sesungguhnya roh apabila ia diambil oleh malaikat akan diturut oleh pandangan mata si mati itu. Apabila mendengar demikian, sebahagian dari keluarga si mati itu, keluarga Abi Salamah, riuh rendah menangis dan menjebut-jebut kehalangan yang menduka citakan mereka. Mana menangis, esak-esak menangis lah. Karena mereka tak buat apa yang Nabi buat. Bersedih. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Janganlah kamu menyebut-nyebut perkara yang buruk yang merosakkan kamu. Tersaduk teriak, tersaduk menangis. Kamu tengok mata dia terbuka itu, kamu fikir yang bukan-bukan. Jangan mengatakan pada duk ingat benda-benda yang tak baik kepadanya. Tetapi sebutlah perkara-perkara yang baik. Sebut pada dia perkara yang baik. Sebut pada Abu Salamah ini yang sedang mati ini perkara-perkara yang baik. Jangan duk ingat tentang mata yang terbuka tadi. Bila sebut dia mengikut rohnya, matanya memandang roh yang pergi. Jadi kamu menyebut, mengingat yang bukan-bukan. Jangan menyebut perkara yang bukan-bukan. Sebutlah perkara-perkara yang baik. Karena malaikat memohon supaya Tuhan dia kabulkan apa yang kamu katakan. Malaikat yang ada di sisinya akan kabulkan apa yang kamu katakan kepadanya ketika kamu berada di sisinya. Doa kamu kepadanya, kata-kata baik kamu kepadanya, malaikat akan aminkan. Jadi kalau kamu menangis, kamu bercakap yang bukan-bukan, itu tidak menyelesaikan masalah. Dan malaikatmu tidak mengaminkan. Ini di antara adab yang Rasulullah SAW bagi tahu. Kemudian baginda SAW berdoa dengan sabdanya, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatuhu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu wa ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Nabi berdoa dalam majlis tu, kematian depan di tepi di sisi mayat tu Abi Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ampunilah dosa Abi Salamah. Dan tinggikanlah darjatnya bersama orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Tinggikanlah darjat Abi Salamah bersama dengan orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlufhu, dan jadikanlah sebagai gantinya untuk mengurus dan melindungi keluarganya yang ditinggalkan. Dan digantikanlah Abi Salamah ini dengan ahli keluarganya yang lain yang dapat menggantikannya untuk mengurus kehidupan ahli keluarganya. Itu doa Rasulullah. Dan ampunkanlah waghfir lana wa lahu, ampunkanlah bagi kami dan baginya, ya rabbal alamin. Adab doa ni, sambil kita berdoa untuk orang, kita jangan lupa untuk diri kita sendiri juga. Rasulullah doa, dia kata doa waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunlah bagi kami dan baginya. Doa dan dia beri dan ampun dosa bagi kami dan baginya, bagi roh Abi Salamah. Lapangkanlah kuburnya, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Lapangkanlah kuburnya serta berilah kepada cahaya yang menerangi kuburnya. Ini antara hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa orang yang datang menziarahi orang sakit itu untuk supaya berkata atau menyebut perkara-perkara yang baik. Kemudian semasa melawat jangan tinggal lama-lama. Jangan lama. Kerana boleh jadi menjemukan orang sakit. Satu, orang sakit ni faham sajalah, kadang-kadang ada dia tak boleh duduk. Dia gelisah, dia nak beralih sana beralih sini. Kadang nampak aurat dia, jadi dia tak seronok lah. Dia seronok, dia malu, dia pemalu, dia susah. Jadi jangan duduk lama-lama. Kecuali kalau ahli keluarga dia tak apalah. Dan menyusahkan ahli rumahnya, kalau duduk lama-lama ni. Kecuali orang sakit itu minta supaya orang yang melawatnya tinggal lama di sisinya. Kecuali orang yang sakit tu ketika dia tak nazak lagi lah, dia tak lama tak jumpa, dia duduk lama sikit. Kalau dia minta kita duduk.
Itu lain. Dan adab ketika menzarahi orang yang hampir mati pula, ketika mana saat sampai sakratul maut, ajalnya sampai nazak lah ya, sunat disebutkan kepadanya kalimah la ilaha illallah. Kalau ada orang lain dah buat, kita tak payah buat lah. Kalau kita tengok tak ada orang, dia lah kena nazak, kita yang tahu sikit sebanyak, kita happy. La ilaha illallah. Jangan lupa tu ingat hati. La ilaha illallah. Betul? Biarkan dia. Sebut sekali sudah. Kecuali kalau kita tengok saat ni mengacau ke pula, kita pergi pula. Mengacau kan kadang-kadang. Pergi ulang balik. La ilaha illallah. Ini antara adab menzarahi orang sakit, sama ada ketika dia belum lagi dalam keadaan nazak dan juga dalam keadaan nazak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Semalam saya sebut tentang macam mana roh orang yang beriman, malaikat membawanya naik hingga ke langit yang ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat yang bawanya, uktubu kitab abdi fi 'aliyyin. Simpankanlah mana ada catatan amal kebajikannya itu dalam tempat yang bernama Illiyin. Simpanlah suratan amal hamba-Ku itu dalam Illiyin, tempat simpanan surat amal orang-orang yang berbakti. Suratan amalan orang yang meninggal, orang yang baik itu disimpan dalam kita satu tempat yang bernama Illiyin. Kemudian bawalah ruh ni pulang balik ke dunia. Ruh tadi malaikat suruh bawa, malaikat Allah suruh malaikat bawa balik ke dunia. Karena dia dijadikan daripada tanah dan dia balik ke tanah. Mana dia balik ke kubur dia lah. Dikatakan balik ke tempat asal tempat dia lah. Ke bumi ni. Kemudian amalan dia ditinggalkan. Amalan baik dia ditinggalkan di tempat yang bernama Illiyin. Benar sambung sikit yang saya semalam tak sempat. Wa innal 'abdal kafir idza kana fil qita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Dan sesungguhnya orang kafir ketika hendak mati, apabila ia berada dalam keadaan terputus dari dunia dan sedang menghadapi akhirat, akan turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Hitam muka mereka. Malaikat-malaikat yang hitam muka mereka. Yang beramal tadi ni, yang soleh tadi ni, malaikat itu putih, seri. Duduk jauh mata memandang sebab belum mati lagi. Orang yang soleh itu belum mati lagi. Ini termasuk orang yang melakukan maksiat, ahli maksiat, orang-orang yang kufur kepada Allah. Turun juga malaikat sejauh mata memandang, tapi hitam muka mereka. Dengan membawa kain kasar, seperti kain kadut. Wallahu a'lam, kadut ni kain macam mana, tapi kain kasar lah. Kain kasar. Lalu mereka duduk jarak daripadanya sejauh mata memandang. Fayajlisuna minhu maddal basar. Mereka duduk sejauh mata memandang. Kemudian datang malakal maut. Kemudian datang malakul maut
lalu duduk di sisi kepalanya. Macam tadi juga yang amal soleh tu. Datang malaikat maut duduk di kepala, sebab nyawa ni keluar daripada kepala, ubun-ubun lah. Ubun-ubun. Ulama kata di kepala kita ada ubun-ubun, di situlah tempat keluar roh kita. Kemudian datang malaikat maut. Thumma yuji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Lalu duduk di sisi kepalanya sambil menyeru dengan berkata, Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jahat. Tu dia seru. Malaikat maut menyeru, wahai jiwa yang jahat. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jahat. Ukhruji, keluarlah daripada tubuh badan orang ini. Keluarlah engkau menuju ke tempat kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, kemudian ruh orang itu berselerak di merata jasadnya. Ruh tadi tak mau keluar. Lalu lari rata, pi rata penjuru. Berjalan, macam kita kata macam angin lah kan, berjalan rata nampak. Macam ketui angin tu. Tak mau keluar, takut nak keluar. Lalu disentak rohnya itu oleh malakul maut. Sebagaimana sebatang besi pembakar daging disentak dari segumpal bulu yang basah. Macam mana batang besi pembakar daging tu panas, disentak dari segumpal bulu yang basah. Letak pada bulu yang basah, sentak bulu tu dengan besi yang panas tu. Macam mana keadaan? Tercabut bulu tu. Lalu malakul maut pun mengambilnya. Maka apabila ia mengambilnya, malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk itu tidak membiarkan di tangan malakul maut. Malaikat yang hitam tu, yang kata hitam muka dia itu, duduk jauh dulu dengan kain kapan yang mereka bawa itu. Tak biar lama roh itu duduk di tangan malakul maut. Lalu sekelip mata, walau sekelip mata pun, sehingga mereka meletakkan dalam kain kasar tersebut. Dia ambil roh tadi, letak dalam kain kasar. Lalu keluarlah pula dari roh itu bauan yang busuk seperti sebusuk-busuk bangkai. Wal'iyazubillah. Yang ada di atas muka bumi ini. Busuk. Daripada sebusuk-busuk bangkai dunia ni, macam itulah. Carilah busuk, paling busuk bangkai dunia ni. Kalau ada, memang ada. Lembu mati pun tak busuk lagi. Ada lagi yang lebih busuk. Yang lebih busuk itulah. Yang paling busuk itulah. Seperti itulah roh orang yang kufur kepada Allah. Kemudian mereka membawanya naik ke langit. Setelah dibalut jasad tadi dengan kain yang kasar tadi, malaikat-malaikat tadi bawa roh tadi naik ke langit. Lalu seperti juga yang orang beriman, dia lalu pada sekumpulan malaikat-malaikat. Lalu malaikat yang banyak-banyak tu pun bertanya, roh yang jahat ni roh siapa? Sebab busuk bau ni. Lepas-lepas pun tahulah kan. Malaikat tahulah. Roh ni siapa ni? Busuk sangat ni. Roh siapa? Fayaqulu fulan bin fulan. Mereka menjawab, roh si fulan, anak si fulan. Dia sebut nama lah. Di sini dalam kitab ni, roh si fulan, anak si fulan. Anak si Anu bin si Anu. Dengan menyebutnya seburuk-buruk nama yang biasa dipanggil dengan nama-nama itu di dunia. Dia panggil dengan nama dia, nama yang tak elok lah pada orang yang meninggal ni. Malaikat panggil dengan nama yang orang pernah biasa panggil dia nama yang tak elok, itulah malaikat panggil.
Malaikat sebut nama dia. Hatta yuntaha bihi ila as-sama'i dunya. Sehingga berakhirlah perjalanan mereka membawanya ke langit yang pertama. Setelah itu mereka minta dibukakan pintu langit untuknya. Fayastaftahu lahu fala yuftahu lah. Lalu malaikat minta izin untuk dibukakan langit yang kedua, pintu langit yang kedua, tetapi tidak dibukakan baginya. Penjaga pintu langit itu tak buka. Thumma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Quran Suratul A'raf ayat 40 yang artinya tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Yang dalam Quran rujuk ayat Suratul A'raf ayat 40. Allah sebut tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk syurga sehingga unta masuk ke dalam lubang jarum. La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Itu ayat Quran. Ayat Quran. Suratul A'raf. La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu langit. Allah kata tak akan dibuka pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk ke syurga sehinggalah unta masuk di lubang jarum. Bolehkah unta masuk lubang jarum? Kita ada cucuk benang tu, lubang halus tu. Kita nak cucuk benang pun kadang-kadang mata tak boleh nampak pun tak nak boleh dah. Mata nampak pun payah nak masuk lubang jarum tu. Halus. Unta masuk ke lubang tu baru boleh mereka ni buka pintu langit, masuk ke syurga. Tak boleh makna dia bayangan bahasa di situ, makna tak boleh lah. Tak boleh. Sehingga unta masuk lubang jarum je lah tunggu, bukan tak boleh. Itu bahasa yang Allah gunakan. Hebatnya bahasa Allah Ta'ala. Bahasa yang indah. Perumpamaan yang indah yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu baginda azza wa jalla berfirman kepada malaikat, simpanlah suratan amal jahatnya dalam sijin. Fayaqulu Allah azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijin. Simpanlah kitabnya, catatan amal dia tu yang dia buat selama ni dalam sijin. Amalan jahatnya itu dalam tempat simpanan suratan amal orang-orang yang berdosa. Tadi Illiyin, tempat suratan amal orang baik, tempat simpanan amal orang baik. Orang yang derhaka kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah, ada tempat simpanan dia juga. Dipanggil sijin, fil ardil sufla, yang letaknya di bumi yang ke bawah sekali. Fil ardis sufla, yang letak di bumi yang di bawah tu, pantat bumi tu. Itu tempat simpanan suratan amal orang-orang yang syirik, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dicampakkan ruhnya ke situ. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruhnya dibawa turun. Ruh dia dibawa turun balik ke tempat, ke dunia. Cuma amalan dia saja diletakkan di tempat simpanan sijin tu. Macam juga orang Islam tadi. Ruhnya disimpankan di Illiyin, ruhnya dibawa turun ke dunia. Sebab manusia dijadikan daripada tanah.
Allah kata aku akan bangkitkan dia nanti daripada asal kejadian dia. Itulah muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhirat. Sebab tu apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur, masih lagi Allah berikan kita umur, boleh lagi kita bernafas, Allah berikan kepada kita ruang masa, kesihatan, maka marilah kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kebaikan. Namun begitu dalam kita melakukan kebaikan ini, muslimin muslimat, terutama untuk diri saya tujukan pada diri saya dan muslimin muslimat yang sudi mendengar, jaga sifat kita buat baik, kita beramal. Jaga satu sifat yang tak baik yang mengganggu amalan kita, iaitu riya, sum'ah dan ujub. Riya ialah menunjuk-nunjuk dalam perbuatan. Itu riya. Kita buat perbuatan nak menunjuk ke orang. Ini perbuatan ini jangan kita menuduh, jangan kita pandang orang terus kita kata dia riya. Jangan. Ini bab hati. Kita pandang diri kita. Kita suluh hati kita dalam bab riya, ujub, sum'ah. Kita suluh diri kita, jangan suluh diri orang. Hati orang kita tak tahu. Kadang-kadang kita kata dia riak, padahal hati dia tak riak pun. Jadi berdosa percuma. Kadang-kadang kita kata dia ujub, padahal dia tak ada ujub pun. Dia pakai kereta yang mewah, dia ada duit yang banyak, bawa tunjuk depan kita, dia tak nak rasa apa pun. Kita duk rasa dia menunjuk-nunjuk. Jadi perasaan kita tu pandangan negatif, berada. Sebab tu kita pandang diri kita. Kita suluh diri kita, kita bersihkan diri kita. Jangan kita nilai hati orang. Biar hati itu Allah yang menilai. Tapi bagi kita, kita kena tahu. Jangan ada sifat riak. Dan jika ada, cepat-cepat kita tepih. Dia boleh datang dalam diri seseorang. Dan memang akan datang. Memang dia akan datang. Riak ialah menunjuk-nunjuk dalam perbuatan. Manakala sum'ah menunjuk suatu amal ibadat. Riak ni dia menunjuk dalam perbuatan dia. Oh, dalam amal perbuatan dia, kelakuan dia, dia tunjuk riak. Pakai rumah, dia banggalah dengan kemudahan dia. Rumah yang besar, kemudian dia bercakap, dia berasa bangga. Itu dah menunjuk. Banyak lagi lah perkara yang dia nunjuk dia. Kalau dia tak tunjuk tu tak apa. Kalau setakat rumah besar tak menunjuk tu tak apa. Pakailah rumah besar mana pun. Buatlah rumah besar mana pun. Tapi tak ada riak lah, tak apa. Tapi kita kena ada. Hak kita dan diri kita dia kena ada. Jangan ada riak dalam hati, menunjuk-nunjuk dengan perbuatan kita. Manakala sum'ah menunjuk-nunjuk suatu amal ibadat dengan cara pendengaran untuk mendapat pujian. Sum'ah pula menunjuk satu amal ibadat dengan cara pendengaran. Bagi orang dengar kita buat baik ni. Kalau kita sembahyang di rumah ni, biasanya baca biasa je. Tapi kalau ada orang ni, kita baca kuat sikit. Bagi orang tahu kata kita sembahyang. Itulah hati kita. Itu hati. Tapi kalau memang dia biasa sembahyang kuat dah, orang dengar keliling sebelah rumah pun tak apa lah. Bukan dia ada nak riak. Bukan dia ada sum'ah, tak ada sum'ah. Memang itu cara dia, tabiat dia. Sebab tu kita jangan mudah menyuluh hati orang. Kita suluh diri kita. Kadang-kadang kita cepat menuduh orang. Hati orang ni kita tak boleh tahu. Walau kita nampak dia macam riak, apa semua, tak boleh. Kita sangka baik ya. Terserah kepada Allah. Hati dia kita tak tahu niat dia mana. Kita boleh tahu niat orang. Niat dia. Manakala sum'ah menunjuk satu amal ibadat dengan cara pendengaran untuk mendapat pujian. Ini kalau diri kita boleh cek.
aku ni buat satu ni, tunjuk kat orang, walaikumsalam. Kita tahu, bila kita ada ilmu sikit banyak, ni tak bagus ni. Ni masuk dalam kategori sum'ah ni. Cepat astagfirullahalazim. InsyaAllah Allah ampunlah dosa kita. Hilanglah sifat sum'ah itu. Riak dan sum'ah boleh melahirkan sifat ujub. Itu dia. Riak dan sum'ah ni dia boleh melahirkan sifat ujub dalam diri kita. Sifat ini sifat yang kita kata halus sungguh. Riak, sum'ah, ujub, sifat yang halus yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang kita tak kenal. Kalau tak tahu betul, kita tak kenal pun kata itu sifat riak dalam diri kita. Ujub ialah perasaan bangga diri. Dan kita inginkan pujian daripada ibadat yang kita lakukan. Ini dalam bentuk ibadat. Dan semayang ni kita dah bangga diri. Kita yang lebih banyak semayang. Kita lah yang rajin buat ibadat. Dia bangga diri, ujub. Perasaan tu bukan orang tahu, dia diri dalam diri dia. Dia duduk main dengan perasaan dia, ujub tu. Syaitan ni bijak. Dia boleh main perasaan orang tu. Dia kata buatlah ibadat, buat. Tapi dia main. Dia nak halang tak boleh supaya orang tu tak semayang. Dia bagi semayang. Dia mana dia tak kacau. Orang lain semayang. Tapi dia main sifat ujub. Bila hati pula. Main bangga pula. Bila baca jadi imam macam tu. Timbul perasaan bangga. Oh, suara aku sedap. Sebab tengah semayang tu dia kata suara tu sedap. Dia bangga seolah orang makmum nanti akan puji aku. Harap adalah makmum yang tertawa dengan suara aku. Itu sifat yang ada dalam hati. Kalau ada, buang. Orang tak tahu. Kita pula kalau kita berimam kepada imam yang suara sedap tadi, jangan mengatakan dia ada sifat ujub. Itu masalah hati orang. Dia mungkin sedap. Dia khusyuk sungguh. Ini diri kita. Kita suluh diri kita. Kita buat sesuatu tu adalah perasaan ujub dalam diri kita. Kalau tak ada, alhamdulillah. Bacalah. Sedap dengan mana pun. Bacalah. Bukan kita minta diri kita dipuji. Tidak. Kita nak dipuji apa yang kita lakukan. Semayang kita, sedekah jariah kita. Sebagainya. Seruan azan. Semuanya kita nak minta dipuji. Kalau orang tak puji tu kita rasa sedih. Kadang-kadang tak mau dah. Aku nak bang. Orang tak kata aku sedap. So aku sedap. Aku tak mau bang dah. Aku tak mau azan dah. Oh, kalau orang dia azan, orang kata oh sedap suara. Dia sonok. Itu minta puji. Jangan. Adalah hati kita. Iblis amat menghendaki agar sifat tersebut adalah hati senabari kita. Supaya amalan yang kita lakukan tadi menjadi sia-sia. Kita nampak elok dah. Tapi buatan sebab ada sifat riak, ujub dan sum'ah tadi, sia-sia. Hati. Hati kita kena jaga. Itu penyakit-penyakit hati. Rasulullah SAW memperakui bahawa orang Islam yang gugur syahid di medan perang, harum darahnya lebih harum dari kasturi. Ruhnya terlepas dari fitnah alam kubur dan akan memasuki syurga tanpa hisab. Ini Nabi mengesahkan, memperakui orang yang mati syahid di zaman Rasulullah, tak kira di zaman manapun, jika dia ikhlas dalam peperangan, medan perang dia mati, gugur syahid, terutama di zaman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat banyak terlibat dalam peperangan, harum darahnya lebih harum dari kasturi. Ruhnya terlepas dari fitnah di alam kubur. Tak ada soal alam kubur, tak ada. Dan akan memasuki syurga tanpa hisab. Ini sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga memperakui bahawa orang Islam yang berilmu agama, ini orang alim, adalah pewaris para Nabi. Orang ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris bagi Nabi-Nabi.
ikan di lautan, burung di udara, semut di bumi, malah seluruh makhluk Allah di dunia ini sentiasa mohon agar mengampunkan dosa mereka. Orang-orang alim, ulama-ulama ini, seluruh makhluk di dunia, ikan, semut, ikan di lautan, burung di udara, mendoakan agar Allah mengampunkan dosa-dosa para ulama ini. Hebat. Kedudukan yang Allah bagi, makam kedudukan Allah bagi pada orang alim ini, tutup guru ini. Di padang mahsyar nanti umat manusia berbaris di belakang mereka. Di padang mahsyar nanti ramai di kalangan orang manusia yang lain berbaris di belakang ulama-ulama ini, alim-alim ini, untuk menumpang syafaat, untuk menumpang tuah, untuk menumpang tuah mencari Rasulullah SAW untuk mendapat syafaat Nabi. Sebab orang alim ini dia beramal dengan penuh kebaikan di dunia dulu, kita kata dia amal yang alim, lalu orang-orang lain pun turut di belakang dia. Sebab bila nak jumpa Nabi nanti, mana dia duduk di belakang orang alim tadi, supaya Nabi mandang mereka pun antara orang yang baik. Ini ambil tuah lah kita kata, ambil tuah Nabi, ambil tuah orang alim. Rasulullah juga mengakui, ini Rasulullah mengakui bahawa orang Islam yang sentiasa mendampingi Al-Quran, orang Islam yang sentiasa mendamping membaca Al-Quran. Damping ni makna dia tak lekang lah dalam Al-Quran ni, sebagai ahli Allah, kumpulan Allah. Allah akan sinarkan mata hati mereka, hidup mereka penuh ketenangan. Ahli Quran ni, orang yang rajin baca Quran ni, hidup mereka penuh ketenangan, sinarkan mata hati mereka, tiada keluh kesah dan tiada rasa gelisah, kerana dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayah yang mencurah-curah dari Allah. Di alam kubur, Quran akan menjadi peguam bela. Quran sendiri akan menjadi peguam bela pada si mati, pada pembacanya. Di padang mahsyar akan diberi syafaat menuju ke syurga yang penuh dengan segala nikmat. Ini memang betul, Nabi akui. Yang Nabi akui ini ialah mereka yang berjuang, betul-betul berjuang kerana Allah. Mereka yang betul-betul baca Quran kerana Allah. Mereka yang alim ulama yang betul-betul mempergunakan ilmu mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat syafaat, yang dapat kedudukan yang baik, yang diiktiraf oleh Nabi SAW, yang diakui oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW juga mengakui bahawa orang Islam yang berharta lagi dermawan amat hampir dengan Allah Maha Pencipta. Orang kaya yang dermawan, dia amat hampir dengan Allah Maha Pencipta, dekat dengan Allah. Amat dekat dengan hati manusia, amat hampir dengan pintu syurga, amat jauh dari pintu neraka. Allah hindarkan hidupnya dari tipa bala bencana. Ni orang dermawan ni. Akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mati baik. Diringankan fitnah kubur. Dan digolongkan dalam kalangan hamba Allah yang mempunyai jiwa yang tenang, yang menuju ke syurga yang kekal abadi. Ini jaminan diakui oleh Rasulullah SAW. Itulah betapa hebatnya kemuliaan janjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya yang mati syahid, alim dalam ilmu agama, ahli Quran, dan orang yang suka menderma menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Daripada Imam Muslim rahimahullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mafhumnya di hari kiamat nanti 4 golongan tadi Allah akan dahulukan pembicaraan agar mereka segera menerima balasan pahala terhadap apa yang telah mereka korbankan. Allah dahulukan mereka ini, kumpulan ini, yang tadi ini. Ahli Qurannya, dermawannya, agamawannya, syahidnya. 4 ini dahulukan. Orang yang Islam mati syahid, orang Islam yang berilmu, orang Islam yang mendampingi Al-Quran,
Dan yang keempatnya orang Islam yang kaya lagi dermawan. Namun sebelum Allah serahkan mereka anugerah yang sudah tersedia di hadapan mereka. Namun sebelum Allah nak bagi apa yang Allah janjikan, bahawa orang yang mati sekian syahid, ini balasan dia begini macam ni, lebih dulu Allah akan menyoal mereka. Ini yang syahid yang dermawan ini, jangan kita kaitkan dengan sahabat Rasulullah SAW. Yang syahid sahabat, jangan kita pergi fikir pada sahabat-sahabat Rasulullah pun begitukah? Jangan kita bicarakan begitu. Sebab sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini mereka penuh ikhlas. Mereka bersama-sama dengan Rasulullah. Dan setiap kali disebutkan nama mereka, kita kata apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu maknanya apa? Allah redha kepada mereka. Bila Allah redha kepada mereka ni, makna dia Allah beri kebaikan. Sahabat-sahabat Nabi semuanya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha. Radhiyallahu an, radhiyallahu an, radhiyallahu an. Sahabat-sahabat Nabi ni radhiyallahu an. Sahabat-sahabat ini adalah orang yang dikatakan sahabat, ialah mereka yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, duduk dan pernah berjabat tangan dengan Rasulullah SAW, hidup semasa dengan Rasulullah. Itu dinamakan sahabat. Kalau dah Nabi wafat, maka mereka itu bukan lagi sahabat. Mereka itu dipanggil tabi'in. Sahabat-sahabat Rasulullah banyak yang mati, berjuang bersama Nabi, mati syahid. Berapa ramai sahabat Nabi yang mati syahid. Jangan kita campur dengan mereka dalam hal ini. Kerana keikhlasan mereka berjuang, mereka itulah golongan yang awal. Ini kita bicarakan di kalangan bukan sahabat. Senang. Supaya ingat, supaya hati kita ni mudah kita nak bicarakan. Kita tak mau kaitkan para sahabat, kerana mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikut kuliah-kuliah Nabi. Jika mereka bersalah, Nabi tegur mereka terus. Jadi orang-orang yang bersama dengan Nabi-Nabi ini adalah orang yang mulia. Bertemu dengan Nabi, orang-orang yang mulia. Yang pernah berdamping dengan Nabi, orang yang mulia. Ini orang yang tak pernah jumpa Nabi ni. Mati syahid ni tetap ada zaman. Selepas Nabi pun, Nabi wafat. Dan selepas sahabat Nabi yang terakhir mati wafat pun, tabi'in, lepas tabi'in, istiba'ut tabi'in, syahid tetap ada. Sampai sekarang, mati syahid ini tetap ada. Masuk yang berlaku di Palestin dan sebagainya, yang berjuang ke Islam, syahid. Tapi sebelum Allah nak berikan gelaran syahid kepada mereka itu, lebih dahulu Allah menyoal mereka. Apa pekerjaan yang telah kamu lakukan di dunia dulu, sehingga diberikan anugerah sehebat itu? Yang mati syahid itu menjawab, dia mati kerana berperang untuk menegakkan agama Allah dengan cara menggadaikan nyawanya. Yang mati jawab, saya mati kerana berperang untuk menegakkan agamamu ya Allah, dengan menggadaikan nyawa kami. Yang alim menjawab bahawa kami mengajar dengan ilmu agama yang ada dalam dada kami. Ahli Quran pula menjawab, kami habiskan waktu malam dan siang hanya dengan baca Al-Quran untuk mendamping diri kepadamu. Manakala yang dermawan menjawab, kami telah banyak menderma dan bersedekah berjeriah harta kanamu ya Allah. Apa jawab gitu? Allah terus menempelak mereka. Allah katakan kepada mereka, kamu berbohong kepada aku. Allah katakan kepada orang mati syahid di medan perang, bahawa kamu berperang bukan kerana benar-benar ikhlas kerana aku, tetapi kamu bermati-mati berperang untuk diiktiraf kononnya kamu adalah seorang yang berani.
Dan di dunia dia telah menerima pujian sebagai seorang perwira. Kamu berjuang semata-mata untuk nak menunjukkan bahawa kamulah perwira di dunia, perwira di negara, dalam pasukan kamu. Kamulah perwira dalam negara kamu. Dan kamu dapat anugerah. Ingat, karena keperwiraan kamu itu. Kamu mati, kamu niat kamu kerana itu, bukan kerana aku. Allah kata kepada orang alim pula, yang berilmu, kamu juga berbohong pada aku. Kamu mengajar dan berfatwa bukan benar-benar ikhlas kerana Allah. Tapi kamu bermegah dengan ilmumu dan disanjung dan iktiraf sebagai seorang yang berilmu. Kamu ni diiktiraf dan disanjung supaya orang mengatakan kamu itu alim. Kamu di dunia dulu sudah dapat habuan. Kamu dapat dah habuan dunia dulu. Orang puji kamu. Orang puji kamu sebagai apa? Sebagai seorang yang berilmu. Itu antara yang Allah sebut, hadis menyebut. Kamu dapatlah dunia dulu. Orang sebut kamu Tok Guru. Tapi jangan silap faham. Kalau sekiranya kita yang beri gelaran Tok Guru, dia tengok dia alim. Alim sungguh lah ni, kita tengok ada orang alim, kita sebut Tok Guru, tak salah. Kita yang menyebut. Bukan dia yang menyuruh kita menyebut. Kamu sebut aku Tok Guru, no? Itu salah. Kamu kena sebut aku Tok Guru. Tapi kalau orang yang menyebut dia tanpa meminta, itu satu iktirafan yang ikhlas. Tok Guru, banyak kita sebut Tok Guru, kita tengok dia alim Tok Guru, dia pun menerima dengan ikhlas. Tapi bukan makna dia yang minta orang panggil dia Tok Guru. Dia mau diri dia dipuji. Dia iktiraf sebagai Tok Guru. Hampa kena panggil aku Tok Guru. Dalam majlis-majlis kamu kena sebut aku Tok Guru. Dia minta. Ni tak boleh. Tak boleh. Kecuali orang menyebut tanpa minta. Itu tak apa. Manakala yang kaya dermawan Allah kata kepadanya, kau bohong. Kamu dunia dulu menderma bukan benar-benar ikhlas kerana aku. Tapi nak dipuji. Kononnya kamulah seorang yang pemurah dan dermawan. Dan di dunia dulu kamu telah mendapat pujian sebagai seorang yang pemurah. Kamu dapat pujian dah dulu dunia. Kamu orang hartawan. Kamu orang dermawan. Kamu dapat dah. Nama tu dapat dah. Orang beri dah. Allah tahu ni hati. Masalah hati ni. Masalah hati. Sebab apa Allah kata begitu? Bukan semua. Bukan semua yang mati dalam keadaan ni Allah sebut begitu, tak? Orang yang hati mereka dunia ini, bila buat satu perbuatan, ada terselip sifat ni, ujub, riak, sum'ah ni. Hak ni yang Allah sekat ni. Kalau tak ada alim yang tak ada sifat tu, orang ilmuwan yang tak ada sifat tu, dermawan yang tidak ada sifat tu, tok guru yang tak ada sifat tu, orang yang syahid tidak ada sifat, orang pahlawan yang tidak ada sifat tu, yang mati syahid, terlepas. Dia tidak ada apa-apa. Bahkan dia dapat syahid yang betul, syahid. Ini masalah hati. Kita suluh hati kita. Jangan kita suluh hati orang. Sebab tu kita dalam apa-apa amalan, kita suluh hati kita. Akhirnya mereka berempat diheret diheret dalam keadaan muka tersembam ke bumi. Diheret dalam keadaan muka tersembam ke bumi. Ya Allah. Dan dihuman ke dalam neraka. Na'udzubillah. Begitulah tajam halusnya sifat riak, sum'ah dan ujub. Sehingga dia berjaya menyelinap masuk menembusi halaman hati mereka-mereka yang hebat. Orang hebat lah ni. Orang ulama, dermawan, orang yang mati syahid. Orang yang hebat. Tapi boleh juga sifat tu masuk lah hati. Tajamnya sifat tu. Halusnya. Riak boleh masuk. Sum'ah boleh masuk. Ujub boleh masuk. Itu penyakit hati. Jangan kita suluh orang. Lagi saya ulang. Jangan kita suluh orang pandang baik pada orang. Kita suluh diri kita. Semua orang suluh diri masing-masing. Tok guru dia suluh diri dia. Kita suluh diri kita. Riak ini lebih tajam dari mata pedang. Pahlawan di medan pedang. Di medan perang.
Yang kata riak ni dia lebih tajam dari mata pedang pahlawan di medan perang. Riak pula dia lebih halus dari tusukan hikmah para ilmuwan yang cendekiawan. Dia lebih halus riak ni dari tusukan hikmah para ilmuwan yang cendekiawan. Halus sungguh. Riak lebih mewah dari kekayaan orang yang kaya raya. Riak ni dia lebih mewah lagi, dia lebih kaya lagi daripada orang yang kaya raya tu. Dia boleh menyelinap masuk. Riak lebih merdu dari alunan taranum Al-Quran Karim. Riak tu dia lebih, orang taranum ni orang baca Quran sedap. Baca Quran sedap. Dia rasa sedap, dia bangga. Riak ni dia boleh lebih itu lagi, lebih taranum lagi daripada taranum Quran. Dia boleh masuk lagi dalam kita baca Quran dengan sedap tu pun dia boleh masuk. Maknanya merdu lagi lah riak ni. Dia boleh menyelinap masuk. Sebab tu kita baca Quran ni baca ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jika main perasaan tadi, main riak, main ujub, main apa semua, sebab kita astaghfirullahalazim. Jangan kita tinggal pula. Jangan kita tinggal pula. Kalau kita tengah semayang, dia takut orang kata riak, berhenti semayang. Tak boleh itu. Tengah kita dah baca Quran, mai orang lalu ke tepi rumah kita pun berhenti baca Quran. Kenapa? Takut nanti orang kata aku riak pula. Itu bukan silap. Ini terletak pada hati kita. Kalau kita tidak ada sifat itu, bacalah. Kalau kita semayang sunat, kan orang lalu mai rumah kita biasa semayang sunat, semayanglah. Tak ada perasaan apa. Tapi kalau ada perasaan tadi, cepat-cepat kita berhenti. Kalau ada perasaan tu ada, berhenti semayang. Kalau orang ada. Takut timbul perasaan tadi, membawa amalan kita tadi tidak sah. Ini masalah hati, jaga hati kita. Qalbun, hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita jauhi kita dari sifat ujub, riya dan sum'ah. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suluh diri kita. Kita suluh diri kita. Lakukanlah apa perbuatan pun, buatlah benda yang baik. Masalah orang nak pandang tu, biarlah dia nak kata apa pun. Yang faham apa kita buat, diri kita. Orang nak kata apa, kata habis. Kita nak minta Allah pandang apa yang kita buat. Bukan nak minta manusia pandang. Tapi jika kita rasa diri kita ada sifat tu, buang daripada diri kita, istighfar, minta ampun pada Allah. Jika sekiranya duk ada tu, istighfar banyak-banyak. Ubati penyakit. Ini penyakit hati. Penyakit hati kita. Manusia tidak tahu. Allah mengampun. Allah itu maha pengampun. Kita tak mau tapi dia main. Kita istighfar. Hilang. InsyaAllah akan hilang. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu Wa Taala jauhi kita dari sifat itu. Dan banyak lagi lah sifat-sifat penyakit hati ini. Sebab itu dalam buku kitab ada apa? Kitab penawar bagi hati. Lalu dalam itu banyak lagi penawar bagi merawat hati kita. Sebab Allah nak menilai hati kita. Itulah tempat suluhan Allah kepada manusia. Bukan pada rupa paras. Bukan suluhan pada harta benda kita itu untuk nak bawa pergi akhirat. Walaupun harta itu penting. Dan memang dari harta itu kita boleh buat pahala. Tapi hati, kalau bagi harta banyak pun, kalau hati tak baik, Allah tak bagi kebaikan juga. Jadi hati yang baik itu. Jaga hati yang baik, insya-Allah. Dia ibarat kita kata macam mana dululah. Generator. Bila generator kita ni elok, insya-Allah seluruh anggota yang lain kita ni akan elok. Berjalan elok, lampu cahaya. Tangan kita apa semua anggota ini akan jadi baik. Jadi elok. Tapi kalau generator kita ni rosak, anggota-anggota lain pun akan rosak. Tak menyala. Jadi jagalah hati kita. Supaya hati kita ni lembut. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kemaafan jika sekiranya terkasar bahasa tersilap
Saya fakir ilmu ini, mohon kemaafan jika sekiranya kata-kata saya ada yang mengurihkan hati. Setiap kelemahan itu datangnya daripada diri saya, yang lebih itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih.